isu ekonomi tempatan dan juga kos sara hidup ini. Inflasi dalam sekitar 3 sehingga 4%. Namun inflasi makanan, hotel, makanan, minuman dan sebagainya sehingga 7.3% dan juga lebih. Ini menimbulkan kerisauan kerana harga minyak masak, ayam, telur memberikan kesan dan juga dampak yang cukup signifikan kepada rakyat juga masyarakat di peringkat bawahan. Cuma isunya sekarang ini apabila kita bercerita tentang penguatkuasaan, intervensi kerajaan dan sebagainya, ia hanya mungkin digambarkan bersifat sementara. Tetapi untuk jangka masa panjang, menyelesaikan, menangani masalah ini, apa sebenarnya penyelesaian yang konkret dicadangkan? Ya, dia soal keselamatan atau food security ini suatu perkara yang kita anggap utama, kos sara hidup. Ya. Kita kena leraikan penguasaan kartel yang mengongkong selama puluhan tahun. Yang satu pimpinan silih berganti tapi tak berani kerana mereka terlalu kuat dan kukuh. Jadi saya sebut di sini kerana kalau kenyataannya memang kos meningkat, saya faham. Okay. Tetapi kadang-kadang meningkat lebih daripada yang sepatutnya. Dan dalam keadaan meningkat itu, orang-orang yang menjadi litah darat, yang terus menghirup dari rakyat, petani, nelayan itu berleluasa. Sebab itu saya arahkan umpamanya, kita ada agensi, farmer. Saya bagi arahan kelas farmer. Kembali kepada tugas asal mereka. Ya. Kalau ada permasalahan pemasaran, itu dia beli daripada nelayan langsung atau petani, kemudian bawa ke kota dalam bentuk pasar tani dan lain-lain. Ini penyelesaian jangka pendek dan sederhana. Yang lain itu tengok, berbeza dengan pendekatan dulu. Kementerian Pertanian, Kementerian Komoditi dan jawatankuasa khas di bawah TPM Fadilah. Itu tumpunya itu food security dalam masa untuk long term. Dan kita bincang umpamanya pelaburan besar yang dicadangkan dari Qatar termasuk soal pertanian ini tentunya jangka panjang. Tapi saya prihatin kerana rakyat ini dia tak sempat tunggu. Jadi kena cari jalan dan kaedah untuk mengurangkan tekanan itu. Ya, termasuklah subsidi. Sebab itu kerajaan terdahulu telah cadangkan kertas semua siap untuk naikkan tarif elektrik. Itu mereka tak sibuk. Maknanya kalaulah hari itu jadi pimpinan daripada kerajaan pembangkang sekarang, tarif naik. Semua siap. Tapi saya masuk, boleh lihat paper, saya tak mungkin. Kos sara hidup naik, gaji tidak meningkat. Bagaimana nak naik tarif elektrik? Tapi memang betul ada alasannya kerana subsidi kerajaan untuk tarif elektrik itu mencecah 30 bilion ringgit satu tahun. Jadi, tapi apa keputusan kita? Jangan naikkan untuk rakyat. Naikkan hanya bagi korporat besar dan multinational corporations. Kita boleh kurangkan sedikit tekanan subsidi, tetapi masih menanggung. Maknanya belanjawan ini mesti jaga supaya tiap sen yang kita belanjakan itu betul-betul yang perlu. Saya ketegur kadang-kadang ada orang anggap ini petty dan kecil. Sebab tu saya tidak ambil gaji sebab saya fikir Pak Mini saya rasa macam bersalah kalau ambil dalam keadaan orang terlalu susah. Orang dia remehkan ini ialah dia kaya, dia macam mana. Dia pandangan begitu, singgungan begitu tetap ada. Saya kadang-kadang bila berjalan di Seri Perdana, bila ada majlis rasmi dan juga di pejabat Perdana Menteri, itu lampu dan sebagainya gemerlapan. Jadi saya kata kena kurang. Kena tutup. Kita tak perlu kerana belanjanya nanti mencecah ratuskan ribu satu bulan. Jadi kena kepotong. Kalau tiap penjawat awam, tiap pimpinan itu mengambil sikap yang sedemikian, kita boleh jimatkan itu ratusan juta saya percaya. Dan kalau tiap tender, saya teliti semula seperti yang kalau dah lulus tak boleh buat apa-apa lah itu kita boleh jimatkan puluh bilion ringgit bagi masa sedikit. Ini baru dalam tempoh sebulan dua, dalam 2-3 bulan saya percaya sekarang dah mudah. Kita teliti. Yang ini boleh jimat 1 bilion, ini jimat setengah bilion. Ini bagi saya ini zaman edan ini kalau orang Jawa bilang. Gila kalau orang boleh begitu. Tapi jangan dengar ceramah mereka. Kalau ceramah mereka bersih semua. Ini dan yalah. Tapi lagu ultimate itu betul lah. Kuih apa itu.